Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran ibadah kita pada hari ini dalam tajuk rukun solat. Baiklah, jadi kita akan belajar berkenaan dengan rukun solat pada hari ini. Jadi rukun solat yang pertama iaitu niat. Seseorang hendaklah menyertakan niat solat di dalam hati ketika takbiratul ihram. Dan niat dalam solat adalah seperti berikut. Jadi murid-murid boleh rujuk buku teks pada muka surat 27 dan 28, iaitu berkenaan dengan niat solat. Jadi murid-murid mestilah kena hafal dan kena ingat rukun yang pertama ni, iaitu niat. Niat ni adalah wajib. Sebab itulah dia masuk dalam rukun. Sekiranya kita tidak niat, maka solat kita tadi tidak akan sah. Jadi niat adalah perkara yang pertama, yang penting sekali di dalam sembahyang. Jadi murid-murid boleh baca dan hafal dengan betul niat solat, iaitu niat solat subuh, niat solat zuhur, niat solat asar, maghrib dan juga isyak. Ini adalah rukun yang pertama, yang asas, yang mesti kita kena ingat, hafal dan lakukan, iaitu niat. Di mana waktu untuk niat tu iaitu ketika kita mengangkat takbiratul ihram ataupun kita sedang bertakbir untuk memulakan solat. Jadi ketika kita takbir tu kita mestilah niat. Niat ni tempat dia di dalam hati, bukan dekat mulut. Di dalam hati. Kalau kita baca dekat mulut tu dia panggil lafaz niat. Jadi niat ni di dalam hati ketika takbiratul ihram. Baiklah, itu rukun yang pertama. Rukun yang kedua pula iaitu berdiri bagi yang berkemampuan. Murid-murid tengok di dalam buku teks muka surat 28, yang nombor 2 tu berdiri ataupun qiyam bagi yang berkemampuan. Macam mana yang berkemampuan dan juga yang tidak berkemampuan? Jadi mesti murid-murid pernah tengok orang yang sembahyang di atas kerusi. Jadi kita kena pastikan dahulu orang yang sembahyang di atas kerusi tu sama ada dia ni memang betul-betul tidak berkemampuan berdiri atau bagaimana. Jadi sekiranya dia datang ke masjid tadi ataupun selain daripada waktu solat, dia boleh berdiri, dia boleh berjalan, tapi tiba-tiba di dalam solat dia duduk. Itu dikira masih berkemampuan. Maka dia wajib berdiri sekadar yang dia mampu. Adapun sekiranya orang tu memang cacat, contohnya OKU, dia berjalan pun guna tongkat, ataupun dia berjalan menggunakan kursi roda, ataupun dia memang tidak ada kaki, dipotong kaki dia disebabkan kemalangan dan sebagainya. Jadi dia ni, golongan-golongan ini tidak wajib berdiri. Dia berdiri sekadar yang dia mampu. Dia duduk di atas kursi roda dia tu sudah dikira sebagai berdiri. Jadi yang boleh berjalan tiba-tiba sembahyang duduk atas kursi tu, tu dia masih boleh berdiri. Sebab dia boleh berjalan, maka dia boleh berdiri. Sekiranya dia sakit lutut dan sebagainya, ketika mula solat maka dia kena berdiri dahulu. Wajib berdiri dahulu. Selepas itu dia tidak mampu, barulah dia boleh duduk. Baik, itu rukun yang kedua, iaitu berdiri tegak. Berdiri betul bagi yang berkemampuan. Yang ketiga,
takbiratul ihram dengan lafaz Allahu Akbar. Takbiratul ihram dengan lafaz Allahu Akbar. Lafaz ni mestilah kena sebut dengan betul. Kita mengangkat takbiratul ihram ni mestilah sunat bersertakan dengan tangan kita mengangkat. Tangan kita diangkat separas telinga. Kedua-dua tangan kita diangkat separas telinga sambil kita menyebut lafaz Allahu Akbar. Lafaz Allahu Akbar ni adalah rukun, disebut sebagai takbiratul ihram. Adapun tangan yang diangkat ketika takbir tu adalah sunat. Jadi kalau kita tak angkat tangan pun dikira sebagai sah. Tidak mengapa, cuma kita tidak dapat pahala sunat. Itu adalah rukun yang ketiga. Mesti kena sebut dengan jelas dan betul. Tak boleh sebut bisik, tidak boleh. Tidak sah salat kita sekiranya kita takbiratul ihram dengan berbisik. Bunyi angin je, Allahu Akbar. Tak boleh macam tu. Mesti kena dengan suara. Nanti kita akan belajar pula rukun-rukun. Rukun-rukun yang dipecahkan daripada 13 rukun ni. Disebut sebagai rukun qauli, rukun fi'li dan juga rukun qalbi. Jadi takbiratul ihram ni akan dimasukkan ke dalam kategori mana? Kita akan belajar selepas ini dalam pelajaran yang seterusnya, insya-Allah. Baiklah, seterusnya rukun yang keempat, iaitu membaca surah Al-Fatihah. Bila kita dah angkat takbiratul ihram, maka kita telah masuk di dalam sembahyang. Kita telah memulakan sembahyang ataupun dipanggil mendirikan sembahyang. Jadi rukun yang seterusnya iaitu membaca surah Al-Fatihah. Ini adalah rukun. Adapun membaca doa iftitah tu adalah sunat. Sunat. Sebelum kita membaca Al-Fatihah, kita disunatkan membaca doa iftitah. Tetapi doa iftitah tu adalah bacaan sunat. Adapun membaca surah Al-Fatihah adalah rukun. Jadi bila membaca surah Al-Fatihah itu rukun, kita kena baca dengan betul, dengan sempurna, mengikut makhraj dan juga tajwid. Sekiranya kita membaca Al-Fatihah dalam keadaan berbisik, maka solat kita tidak sah. Kita kena ulang balik bacaan Al-Fatihah kita. Sekiranya kita tidak ulang, maka solat kita batal, tidak sah solat kita. Kena sembahyang semula. Kena baca Al-Fatihah dengan suara. Bersuara. Sekira-kiranya didengari oleh diri kita sendiri bila kita solat bersendirian. Ataupun solat berimam, kita jadi makmum. Ataupun kita jadi imam ketika waktu Zuhur dan Asar. Jadi kita kena baca perlahan, sekira-kira didengari oleh diri kita sendiri. Tak perlu baca kuat. Itu adalah rukun yang keempat. Mesti kena kuat. Mesti kena betul dan sempurna. Sekiranya cacat, maka solat kita pun akan cacat, yang boleh membatalkan solat kita. Baiklah, rukun yang kelima pula iaitu rukuk. Rukuk serta tamakninah. Rukuk serta tamakninah. Baik, murid-murid boleh tengok gambar yang
tertera dalam buku teks muka surat 29 tu, rokok. Tengok gambar tu dia sedang rokok. Tengok bentuk poster tubuh badan dia ketika rokok. Badan dia lurus, belakang dia lurus, tidak bongkok. Tidak bongkok, seolah-olah seperti nombor 7. Ini adalah gambar rukuk yang sempurna. Rukuk serta tamak-ninah. Apakah itu tamak-ninah? Tamak-ninah iaitu berhenti seketika ataupun berhenti sekejap ketika kita melakukan rukun tersebut. Berhenti tu selama mana? Sekira-kira menyebut subhanallah. Pendek je. Subhanallah. Sesaat je. 2 saat sahaja. Janganlah kita solat dalam keadaan gopoh gapah. Rokok turun naik selalu. Seperti mana kita pernah tengok burung ataupun ayam mematuk makanan dekat tanah tak? Macam itulah kita tak nak solat seperti mana burung ataupun ayam yang mematuk makanan di tanah. Tak sampai sesaat naik balik. Jadi kita mesti kena lakukan rukun solat ni dengan betul, dengan penuh tertib, dengan penuh teliti. Ya. Rokok beserta tamak-ninah. Rokok dan berhenti sekejap. Sambil-sambil kita membaca tasbih di dalam rokok sebanyak 3 kali. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Kita baca 3 kali tasbih dalam rokok tu, maknanya kita dah berhenti lama. Jadi kalau kita bergerak-gerak lagi, maka tak sempurnalah solat kita. Seterusnya, rukun yang ke-6 iaitu i'tidal. I'tidal serta tamak-ninah. Sama juga, dia ada tamak-ninah. Kena berhenti sekejap. Tengok gambar tu. Daripada rokok, kita berdiri tegak balik. Sambil kita mengucapkan Sami'allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd. Kita pun berhenti sekejap. Sambil-sambil kita baca, kita sebut Sami'allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd, kita berhenti sekejap di situ. Jangan turun lalu. Jangan terus turun Sami'allahu liman hamidah, tak berhenti pun mau turun sujud selalu. Tak boleh. Ini adalah rukun. Kita kena lakukan dengan penuh teliti, dengan penuh tertib. Yang ke-6 dan yang ke-7 iaitu sujud serta tamak-ninah. Ada juga tamak-ninah. Maknanya penting di sini iaitu berhenti sekejap ketika kita melakukan rukun-rukun tersebut. Sebab apa ada tamak-ninah ni? Biarlah kita ni ada tertib ketika menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi kata seburuk-buruk pencuri adalah orang yang mencuri di dalam solat. Macam mana mencuri di dalam solat ni? Solat tanpa ada tamak-ninah. Solat dalam keadaan laju, gopoh gapah. Nabi marah, Nabi tak suka. Nabi cakap ini adalah seburuk-buruk pencuri. Sujud beserta tamak-ninah. Sambil kita membaca tasbih di dalam sujud sebanyak 3 kali. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Itu adalah rukun yang ke-7. Rukun yang ke-8 pula iaitu duduk antara 2 sujud
serta tama'ninah. Duduk selepas kita rokok sujud yang pertama, kita bangun duduk di antara dua sujud serta tama'ninah. Kena juga berhenti sekejap sambil kita membaca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Sebab itulah kita ni disunatkan membaca tasbih di dalam setiap rukun kita, daripada rokok, iktidal, sujud, duduk antara dua sujud, sujud balik. Sebab apa ada bacaan-bacaan tu? Untuk kita berhenti sekejap. Sebab itulah kita kena baca tasbih-tasbih tersebut dengan penuh teliti. Dan rukun yang ke-9, duduk tahiyat akhir. Duduk tahiyat akhir. Duduk untuk membaca tahiyat akhir. Duduk untuk membaca tahiyat akhir. Nama duduk dia disebut sebagai duduk tawarruk. Duduk tawarruk. Tu nama duduk. Tapi di dalam solat ni kita panggil duduk tahiyat akhir. Sebab apa? Duduk tu untuk kita membaca tahiyat akhir. Nama dia tawarruk. Macam mana duduk tawarruk? Kita boleh tengok gambar. Kaki kiri di bawah kaki kanan dilipat, dan kaki kanan kita dilipat ke belakang, dan juga kita sunat mendirikan tapak kaki kita dengan kita melipat jari-jari kaki kanan kita. Itu dinama sebagai duduk tawarruk. Duduk tahiyat akhir. Duduk tahiyat akhir ni adalah rukun. Kalau kita tak boleh duduk tawarruk pun, wajib kena duduk ketika kita membaca tahiyat akhir. Itu adalah rukun yang ke-9. Rukun yang ke-10 iaitu membaca tahiyat akhir. Membaca tahiyat akhir adalah rukun, wajib kita kena baca. Jadi apabila rukun, maka kita kena baca dengan penuh teliti, dengan bertajwid, dan juga makhraj mestilah betul. Jadi murid-murid boleh baca, murid-murid boleh dengar bacaan ustaz. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم كما باركت على سيدنا محمد وعلى كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم fil alamin innaka hamidum majid. Itu silap sikit ustaz baca. Jadi kena baca biar betul. Iaitu sama juga dengan bacaan Al-Fatihah kita. Kita kena baca dengan bersuara, tidak boleh berbisik. Kena baca bersuara sekira-kira didengari oleh diri sendiri. Diri sendiri. Bacaan yang wajib sehinggalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu adalah wajib. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sampai di situ bacaan yang wajib. Wa ala ali sayyidina Muhammad sehinggalah
fil alamin innaka hamidum majid, itu adalah bacaan sunat. Itu adalah bacaan sunat. Baik, rukun yang ke-11 iaitu membaca selawat ke atas Nabi Muhammad di dalam tahiyat akhir. Tu bacaan salawat ke atas Nabi Muhammad. Rukun. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad sampailah fil alamin. Itu adalah wa ala ali Sayyidina Muhammad sehinggalah fil alamin adalah sunnat. Rukun membaca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang ke-12 memberi salam. Memberi salam yang pertama iaitu apabila kita memalingkan muka kita ke sebelah kanan sambil menyebut Assalamualaikum warahmatullah. Memberi salam kita kena sebut Assalamualaikum warahmatullah. Itu yang rukun. Adapun memalingkan muka ke sebelah kanan dan juga sebelah kiri itu adalah sunat. Jadi memberi salam adalah rukun. Jadi sama juga seperti Al-Fatihah dan tahiyat akhir, kita kena memberi salam dengan suara. Tidak boleh berbisik. Sekiranya kita berbisik, maka solat kita tidak sah. Batal solat kita. Sebab apa? Sebab kita tidak lakukan rukun dengan sempurna. Rukun mesti dah dilakukan dengan sempurna, mengikut syarat-syaratnya. Sekiranya kita tidak ikut syarat-syaratnya, maka solat kita rosak dan terbatal. Dan yang ke-13 iaitu tertib. Apa maksud tertib? Semua rukun solat hendaklah dilakukan mengikut urutan. Kita tak boleh nak mulakan solat dengan rokok dulu ataupun nak mula solat dengan salam dulu, tak boleh. Kita kena mulakan solat daripada takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Baiklah murid-murid. Jadi berapa rukun solat kita ada? Rukun solat kita iaitu 13 perkara. Kita mestilah memelihara dan melakukan rukun solat ini dengan sempurna dan betul. Sekiranya rosak rukun solat kita, maka solat kita pun akan rosak, yang menyebabkan solat kita terbatal. Baiklah murid-murid, Ustaz harap murid-murid semua faham dan Ustaz minta murid-murid supaya menghafaz bacaan-bacaan di dalam solat, iaitu niat takbiratul ihram, tahiyat akhir, dan memberi salam dengan betul dan sempurna. Baiklah, sampai di sini sahaja pelajaran kita untuk hari ini. Dan kita akan bertemu di dalam pelajaran yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.